Berdasarkan tradisi lisan di Brunei, bahawa mereka adalah berasal dari Kalimantan Timur yang datang ke Brunei melalui Ulu Limbang. Seminar ini adalah kelanjutan daripada beberapa projek penelitian yang telah dilaksanakan di seluruh Borneo, yakni Sabah, Sarawak dan Kalimantan Indonesia yang dikendalikan oleh Pusat Sejarah Brunei. Penyelidikan dalam projek ini terbahagi kepada 3 kawasan penyelidikan, iaitu penyelidikan di Kalimantan Barat yang memfokuskan penyelidikan hubungan kekeluargaan antara Brunei dengan kesultanan-kesultanan di Kalimantan Barat melalui Sultan Tengah. Penyelidikan di Kalimantan Selatan adalah mengenai kerajaan awal di Banjarmasin serta hubungan politik dan keagamaan antara Brunei dan Banjarmasin. Di Kalimantan Timur, fokus penyelidikan terhadap sejarah awal kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur, iaitu Kutai, Berau dan Bulungan, dan hubungannya dengan sejarah awal Kesultanan Brunei. Kunjungan ke Sanggau merupakan permulaan dalam jejak kesultanan, kerana di sini sedia menunggu maklumat-maklumat penting mengenai perkembangan pengaruh Kesultanan Brunei di Borneo. Bukti-bukti hubungan antara Brunei dan Sanggau itu ada 2, satu bendera dan ada lagi suatu piagam penyerahan tanah oleh kerajaan Brunei di Banjarskayan ke kerajaan Sanggau. Kabupaten Sambas terletak di bahagian utara Kalimantan Barat dan merupakan destinasi terpenting kunjungan rombongan jajak kesultanan. Kerana daerah ini mempunyai hubungan sejarah yang rapat dengan Brunei. Di sinilah berkembangnya zuriat Sultan Tengah Ibni Sultan Muhammad Hassan apabila putra baginda Raden Sulaiman ditebalkan menjadi Sultan Sambas pada tahun 1612 hingga 1668 dengan gelaran Sultan Muhammad Saifuddin I. Yang namanya Muara Ulakan. Ini kampungnya kampung Brunei. Inilah kampung Brunei yang ada di Sambas gitu Pak. Antara Brunei dan Sambasnya ada satu keturunan, satu rumpun. Hubungan Brunei dengan Sambas masih apa? Pada saat Sultan Umar Safiuddin. Hubungan misalnya dalam penulisan sejarah Pak. Penulisan sejarah selalu mencari informasi. Hubungan juga surat menyurat. Mempawah merupakan bekas sebuah kerajaan kesultanan di Kalimantan Barat yang diperintah oleh keturunan dari daing-daing yang berasal dari Sulawesi. Nah, untuk negeri Mempawah ini, anak dari salah satu Pudeng Menambun itu yang nama Utin Tawang kawin dengan masih saudara dari Sultan Brunei, yaitu Pangeran Gambur. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdul Rahman bin Sheikh Habib Hussein Al-Qadri yang memerintah di antara tahun 1771 hingga 1808. Oleh itu, Kerajaan Pontianak merupakan Kesultanan Melayu yang terakhir ditubuhkan di Kalimantan Barat berbanding dengan Kesultanan Sukadana dan Sambas. Di Matan atau Ketapang juga ada hubungan, di Mempawah juga ada hubungan, di Pontianak juga ada hubungan. Dari Sultan Tengahnya itu sendiri. Destinasi jejak kesultanan seterusnya ialah ke daerah Tayan. Di sana terletaknya sebuah istana kerajaan Tayan yang sudah tidak didiami lagi. Ini yang kawin dengan orang Brunei, cuma tidak tahu siapa namanya.
Kerajaan Sandai juga merupakan sebuah kesultanan yang diasaskan pada abad yang ke-18 oleh Sultan Muhammad Zainuddin, iaitu lanjutan daripada Kerajaan Tanjung Pura di Sukadana. Dalam perjalanan kami dari Sandai ke Sukadana, kami singgah sebentar di makam Raja Tanjung Pura, Kartapura di Tanah Merah. Kartapura di Tanah Merah. Kami meneruskan perjalanan ke sebuah destinasi terpenting dalam misi jejak kesultanan ini, iaitu Sukadana, yang terletak 2 hari perjalanan dari Sandai. Di sanalah Sultan Tengah mula-mula singgah di Kalimantan apabila kapal baginda terdampar oleh ribut dalam perjalanan pulang dari Johor ke Sarawak. Di sanalah juga baginda berkahwin dengan puteri Sultan Sukadana bernama Puteri Surya Kesuma, sehingga dikurniakan 3 orang putra dan 1 puteri. Oleh itu, negeri Sukadana merupakan tapak awal perkembangan pengaruh Sultan Tengah sebelum berdirinya Kesultanan Sambas yang diasaskan oleh putra baginda Raden Sulaiman. Kami telah dibawa melawat kubur Puteri Surya Kesuma, iaitu isteri Sultan Tengah, di Bukit Lalang. Beliau inilah yang kahwin dengan Raja Abdul Jalilul Akbar, Raja Tengah Brunei. Ya, Raja Tengah. Ya, Raja Tengah. Mengenai dengan Raja Tengah ini, macam mana dia datang kemari? Jadi dia kahwin sama Datuk Surya. Ya. Datuk Surya pun meninggallah di sini. Oh, okay. Lalu dimakamkan sini. Belanda, pakai Ketapang merupakan destinasi terakhir lawatan kami di Kalimantan Barat. Ini merupakan suatu penemuan yang menarik dalam misi jejak kesultanan di sini, apabila berkesempatan menemui sebuah perkampungan bernama Kelurahan Kauman yang didiami oleh keturunan dari Datuk Orang Kaya Laksmana Haji Ali yang berasal dari Brunei. Kedatangan beliau ke Ketapang berlaku pada akhir abad yang ke-19 dengan tujuan untuk mengembangkan syiar Islam, dan seterusnya beliau dilantik menjadi ulama di dalam kerajaan Ketapang. Hari ini akan datang ini juga bergelar penambahan Giri Mustika. Bergelar juga Sultan Muhammad Syafiuddin. Dan kemudian ia beradik kepada Raden Suraya yang menjadi isteri daripada Sultan Tengah. Kemudian adik daripada Ratu Suraya ini masih ada satu lagi, iaitu beliau namanya Gusti Lekar yang berkahwin dengan Cik Priok. Itulah menurun raja-raja Melayu yang ada di pedalaman Kepos. Dari makam Astana, kami meneruskan lawatan ke Keraton Penyembahan Kerajaan Matan. Keraton ini dibina pada tahun 1922 yang menjadi tempat tinggal Penyembahan Gusti Muhammad Saunan, Raja yang ke-14 dan terakhir Kerajaan Matan. Banjarmasin terletak di Kalimantan Selatan dan merupakan salah sebuah pusat perkembangan Islam di rantau ini pada abad yang ke-18 dan melahirkan ramai tokoh agama seperti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ini adalah Masjid Sultan Suriansah, iaitu Sultan Banjar yang pertama memeluk agama Islam. Selain daripada itu,
misi penyelidikan kami di Amuntai ialah bagi mencari sebuah masyarakat yang dikhabarkan bertutur bahasa yang sama dengan logat Brunei. Dari Amuntai, kami meneruskan perjalanan ke Kalimantan Timur yang memakan masa 1 hari perjalanan. Tenggaro atau nama asalnya Kutai merupakan sebuah kerajaan terawal di Borneo yang dianggarkan berdiri pada abad yang keempat Masihi. Sehubungan itu, misi penyelidikan kami ke Tenggarong adalah bagi mencari sejauh mana hubungan dua kerajaan tersebut dengan kerajaan Brunei, khususnya mengenai asal-usul Awang Alak Betatar dan saudara-saudara baginda yang menjadi pengasas Kesultanan Brunei pada pertengahan abad yang ke-14 Masihi. Berdasarkan tradisi lisan di Brunei bahawa mereka adalah berasal dari Kalimantan Timur yang datang ke Brunei melalui Ulu Limbang. Penemuan yang paling berharga semasa penyelidikan kami di Kutai ialah mengenai maklumat yang diberikan oleh sebuah keluarga dari kerabat Diraja Kutai. Dakwaan mereka disertai dengan sebuah dokumen yang menyatakan bahawa seorang puteri dari Brunei bernama Ratu Bunga Seroja binti Sultan Datuk Seri Begawan telah berkahwin dengan Sultan Sulaiman, iaitu Sultan Kutai yang ke-18. Penemuan ini merupakan maklumat penting dalam sejarah Brunei, khususnya tentang pertalian kekeluargaan di antara Kesultanan Brunei dengan kesultanan-kesultanan lain di Borneo. Di Brunei? Di Brunei Ratu Bunga Seroja. Oh, itu gelaran Brunei ya? Iya. Ratu Bunga Seroja. Destinasi kami seterusnya ialah ke Kabupaten Berau yang memakan masa 1 hari perjalanan dari Tenggarong. Kunjungan kami ke Berau adalah bagi mengumpul maklumat-maklumat mengenai sejarah Kesultanan Berau, memandangkan sejauh ini tidak diketahui sejauh mana hubungan sejarah di antara kerajaan tersebut dengan Brunei. Lawatan kami seterusnya ialah ke sebuah lagi Kesultanan Berau yang berpisah, iaitu Kesultanan Gunung Tabur. Adalah tidak begitu jelas tentang bagaimana bentuk hubungan kerajaan tersebut dengan Brunei, tetapi mengikut maklumat yang diperolehi daripada kerabat Diraja Gunung Tabur yang mengiringi lawatan kami bahawa pada abad yang ke-14, seorang syarif bernama Syarif Ahmad yang berasal dari Brunei telah datang ke Berau untuk mengembangkan agama Islam. Seterusnya, kami melawat ke Istana Kesultanan Bulungan yang terletak di Tanjung Palas. Kunjungan ke Bulungan merupakan destinasi terakhir kami dalam jejak kesultanan di Borneo. Sejarah awal kerajaan di Bulungan bermula di kawasan Long Sungai Payan yang didirikan oleh kaum pribumi Bulungan. Pada abad yang ke-16, kerajaan tersebut bertukar kepada sebuah kerajaan kesultanan apabila ianya menerima pengaruh dari Brunei. Berdasarkan sejarah Kesultanan Bulungan, terdapat sebuah cerita mengenai penghijrahan seorang kerabat Diraja Brunei yang bernama Datu Muncong ke Bulungan sekitar abad yang ke-16. Penghijrahan tersebut adalah berpunca daripada perselisihan keluarga di Brunei sehingga dia membawa diri ke Bulungan. Dalam sejarah Bulungan diceritakan bahawa Datu Muncong, juga dikenali sebagai Datu Mancang di kalangan penduduk tempatan, telah berkahwin dengan puteri Raja Bulungan yang bernama Ahong Luan. Dengan perkahwinan tersebut, Datu Muncong telah diberi kepercayaan untuk memerintah Bulungan bersama isterinya itu. Oleh itu, Raja-Raja Bulungan yang memerintah Kesultanan Bulungan selanjutnya adalah mempunyai darah keturunan daripada Datu Muncong. Ini menunjukkan bahawa betapa rapatnya hubungan di antara Kesultanan Brunei dengan Kesultanan Bulungan pada awal penubuhannya.